إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala dengan rahmat dan limpah kurniaan daripada Allah kita dapat bersama-sama menyambung daurah usul tafsir kita pada pagi ini, dan kita berada pada usul yang kelima, iaitu tafsir Al-Quran dengan kaedah bahasa Arab. Jadi pada hari ini kita akan mengaji sedikit daripada asas pembelajaran bahasa Arab untuk saya rasa memahami Quran dengan cara yang agak mudah lah, agak mudah. Bukan kita masuk terlalu dalam, tidak, tapi paling kurang kita tahu asas tata bahasa Arab itu sendiri. Baik, kemarin kita telah sebut bahawa setiap athar tabi'in itu mestilah yang sahih, dan kita guna pakai ijma' di kalangan tabi'in untuk mendapat satu perkara yang kita nak selesaikan. Namun percanggahan di kalangan tabi'in itu tidaklah menjadi dosa, dia tetap menjadi pahala. Kita telah sebut kemarin masalah al-haq wal batil, dan juga masalah sawabu, itu benda yang betul. Jadi khilaf di kalangan tabi'in ini, khilaf betul sama betul, cuma kuat tak kuat je. Tapi khilaf dalam masalah akidah, dia berdepan dengan al-haqqu wal batilu, iaitu hak dan juga batil. Baik, sekarang kita tengok usul yang kelima dalam masalah ini. Kita tengok usul yang kelima dalam masalah ini. Baik, kalau kita buka usul yang kelima ni, kita baca sikit, tapi jangan baca contoh tu. Baca contoh tu pening. Kita kena baca atas tu, contoh tu biar dulu, tinggal dulu. Usul yang kelima ialah mentafsir Al-Quran berpandukan kaedah-kaedah bahasa Arab. Usul ini tidak kurang pentingnya daripada usul-usul tersebut sebelumnya. Pentafsir mestilah seorang yang mempunyai latar belakang yang kukuh dalam bahasa Arab. Itu nombor satu. Dia mesti mahir dalam ilmu nahu, saraf. Ilmu nahu saraf ni ilmu tata bahasa Arab. Saya akan sebut nanti apa dia ilmu nahu. Kita akan tulis bahasa Arab, nahu, saraf, bahasa Arab dan balaghah dengan cabang-cabangnya. Dia mesti mengetahui semua bentuk tashbih, isti'arah, kinayah, dan sebab-sebab ijaz dan itsnab. Selain mampu mengesan sesuatu yang mahfuz, yang dibuang di dalam suatu ayat, dan lain-lain perbahasan termasuk di bawah ilmu bayan, ma'ani dan juga badi' yang menimpa cabang-cabang ilmu balaghah. Baik, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tanpa penguasaan bahasa Arab, seorang tidak mungkin dapat memahami Al-Quran. Hadis-hadis Nabi juga dalam bahasa Arab. Baginda Rasulullah SAW bahkan merupakan orang Arab yang paling fasih. Oleh itu, seorang yang hendak menafsirkan Al-Quran mesti mengetahui selok belok
bahasa Arab Fusha. Itu bahasa Arab yang asal. Bahasa Arab yang asal. Macam kita bahasa baku lah. Fusha ni makna bahasa baku. Yang digunakan di zaman Nabi SAW. Syair-syair Arab jahiliyah juga mesti dijadikan rujukan dalam bab bahasa Arab ini. Kerana itu merupakan contoh penguasaan bahasa Fusha, bahasa baku yang tulen. Itulah sebabnya Ibnu Abbas berkata, jika timbul apa-apa kemusykilan berhubung dengan bahasa Arab kepadamu, carilah jawapan dalam syair Arab jahiliyah, kerana syair Arab jahiliyah adalah kamus bahasa Arab. Baik. Kita tengok di hadapan ni. Usul kita yang kelima, iaitu tafsir Al-Quran dengan menggunakan kaedah bahasa Arab. Al-lughah ni makna bahasa. Al-Arabiyah makna Arab, bahasa Arab. Baik, sekarang ni kita nak menguasai Al-Quran sebagaimana yang telah disebut dalam kertas kita ini. Sebagaimana yang telah disebut dalam kertas kita ini, iaitu yang pertama sekali, penafsir Al-Quran itu mesti ataupun wajib tahu ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Yang kedua, ilmu saraf. Apa benda nahwu pada saraf ni nanti kita sebut, nanti kita tulis dulu. Yang ketiga, ilmu balaghah. Semua ni nahwu dan saraf ni adalah ilmu tata bahasa. Ilmu balaghah ni adalah ilmu gaya bahasa. Ni saya tulis secara ringkas dulu. Yang dia tulis sini ilmu ma'ani, bayan, badi', itu tunggu dulu tu. Itu termasuk dalam balaghah. Termasuk dalam balaghah. Baik, kita cuba faham yang ni dulu. Baik, yang pertama sekali, ilmu nahwu ataupun ilmu tata bahasa Arab. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, ilmu nahwu, saraf, ilmu tata bahasa Arab ni, nahwu dan saraf ni wajib kena tahu tata bahasa untuk menafsirkan Al-Quran. Ilmu balaghah dan ilmu gaya bahasa Quran. Ilmu gaya bahasa Quran. Contohnya gini, sepatutnya jadi gini, tapi kenapa Quran sebut gini? Jadi kita akan bagi contoh. Kita akan bagi contoh sebab apa Al-Quran ni sebab apa dia kena mengaji benda ni, sedangkan Quran tu telah pun dalam bahasa Arab. Kenapa kena mengaji ilmu ni? Kerana Al-Quran walaupun dia bahasa Arab, tapi dia seolah-olah bahasa yang khas. Sebab Al-Quran cakap tidak sama dengan orang Arab cakap. Dia seolah-olah ada kaedah yang lain dalam Quran ini untuk kita bahas. Baik, saya padam yang ni. Di dalam pengajian ilmu bahasa Arab ni, pengajian semua ni, dia 3 benda je duk bahas. Yang pertama, al-ismu. Kata nama.
Yang kedua, fi'il. Fi'il ni kata kerja. Yang ketiga, haraf, kata hubung atau pelengkap. Kata hubung atau pelengkap. Tiga dulu kita gini. Isim, kata nama. Fi'il, perbuatan. Haraf, kata hubung. Kata hubung ini kata yang melengkapkan perkataan. Boleh faham ni? Baik. Sebarang kata nama ni, kita nak tahu benda tu, nak kata nama. Sama ada kata nama tu dia pergi kepada haiwan, manusia, benda, masa. Okey, ni kata nama ni. Sama ada haiwan. Contoh haiwan sikit kita sebut asadun. Apa dia asadun? Singa. Tahu ni asadun singa sebab bini macam singa. Haiwan. Yang keduanya mana? Manusia. Nama Ahmad. Manusia nama Ahmad. Yang ketiga, benda. Al-madrasah. Apa dia nama madrasah? Sekolah. Sekolah ni, sekolah, makna sekolah. Ni masa syahrun, bulan. Syahrun, bulan. Semua ni termasuk dalam isim. Nak kenal dia senang je. Nak kenal dia, saya bagi satu je contoh nak kenal isim ni. Dia nak kenal isim ini, dia ada alif dan juga lam. Contoh kita bagi. Al-qamar. Al-qamar, bulan. Asy-syahr. Syahrun, nama ni bulan tu. Syahrun ni bulan. Bulan-bulan ni lah. Syahrul haram, bulan haram. Tapi sebab apa ada alif lam depan ni? Alif lam ni tanda benda tu kata nama. Tanda benda tu kata nama. Kalau perbuatan tak ada alif lam. Kalau perbuatan tak ada alif lam. Baik. Ini bahagian isim saja. Tak payah pergi jauh lagi, pergi sini dulu. Jadi kalau kita tengok lepas pada ni, jumpa mana-mana perkataan ada alif dan lam. Contoh al-mudir. Mudir makna pengetua. Pengetua. As-sayyarah lah kita kata as-sayyarah. Sayyarah makna kereta. Sayyarah makna kereta. Kereta. Ni alif lam depan. Al-madrasah makna sekolah. Alif lam depan ni. Lepas tu al-ankabud. An-naml ada alif lam depan ni. Semut. An-naml makna semut. Sebarang benda yang ada alif lam, benda tu adalah kata nama. Kalau kata nama manusia, dia tak ada alif lam lah. Dia ada Ahmad, ada Zahrah, ada Aisyah. Tu kata nama bagi manusia. Yang lain daripada manusia tu mesti ada alif lam. Kadang-kadang dia tidak ada alif lam, tapi dia ada, nak kenal dia, baris belakang dia, bagi depan, bagi dua gitu. Bagi dua di depan. Itu adalah termasuk dalam isim, kata nama. Nak faham betul-betul ni? Nah, bukan mengajar bahasa Arab ni, tapi nanti kita akan nampak apabila dalam Quran nanti kita akan nampak. Baik. Kita pergi kepada yang kedua. Kita padam nombor 3 ni. Nombor 3 ni mudah aja. Baik, yang kedua ni adalah
Fi'il. Al-fi'lu. Fi'il dia pecah pada 3. Dia panggil madhi. Madhi ni yang past tense. Past tense tahu tak? Benda yang telah berlaku. Saya tulis bahasa Inggeris kat sini. Past tense. Baik. Madhi. Lepas tu dia ada, yang keduanya dia ada mudhari'. Esok tak mari dah bahasa ni. Mudhari' yang telah berlaku. Yang sedang berlaku, sorry. Mudhari' yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Yang ketiga daripada fi'il ni dia panggil al-fi'lul amr. Amar makna perintah. Suruh jenis perintah. Diri, duduk, balik, atau perintah. Jenis perintah. Baik, kita terang satu-satu supaya faham. Baik, sekarang ni isim faham dah, segala yang ada nama isim. Fi'il yang jenis orang panggil telah berlaku. Telah berlaku. Yang keduanya sedang berlaku. Sedang berlaku. Yang ketiganya jenis perintah. Baik. Kita nak kenal yang telah berlaku macam mana. Saya bagi contoh perkataan. Contoh perkataan saya bagi. Perkataan zahaba makna pergi. Zahaba maknanya telah pergi. Kalau mudhari' dia yazhabu. Yazhabu atau ta depan tazhabu. Ini orang panggil sedang pergi dan akan pergi. Tengok tak perkataannya? Zahaba. Tu asal. Maknanya zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Muhammad telah pergi. Kalau sebut zahaba Muhammadun, kita faham makna Muhammad telah pergi. Kalau dia sebut yazhabu Muhammad, Muhammad sedang pergi ataupun akan pergi. Yang ketiga fi'il amr, izhab, pergilah maknanya. Izhab. Izhab makna pergilah, suruh ni. Pergilah. Baik, sekarang kita tengok. Fa'il ada 3. Ada madhi. Telah berlaku. Semua telah. Hak mana telah berlaku tu adalah orang panggil fa'il madhi. Perbuatan yang telah kemarin saya pergi al-ustaz. Makna benda tu adalah past tense. Berlaku dah. Benda tu adalah yang telah berlaku, termasuk dalam madhi. Mudhari' adalah yang sedang. Sekarang ni nahnu nata'allam. Sekarang ni kami sedang belajar. Sedang belajar ataupun akan belajar. Esok saya akan mari. Itu termasuk dalam ayat mudhari'. Amar dia iaitu pergilah kamu, baliklah kamu. Sebarang bentuk suruhan termasuk di bawah fa'il amar. Baik. Sekarang kita tengok contoh Al-Quran supaya kita nampak dulu. Ni kita ngaji kaedah tu, contoh Al-Quran. Isim nama. Baik. Kita tengok perkataan Alhamdulillah. Baik. Ini saya kata pelik Quran ni. Ni perkataan ni. Hamada ni puji. Baik, puji tak termasuk dalam isim. Dia masuk dalam fa'il. Telah memuji, akan memuji, sedang puji, pujilah.
Boleh faham tak ni? Dia tak termasuk dalam ni. Tapi tadi ustaz kata isim tu kena ada alif lam. Jadi fi'il pun ada alif lam. Macam mana? Tu saya kata bahasa Quran. Yang kita kena mengaji sebab apa ada alif lam. Alif lam tu untuk apa sebenarnya? Jadi orang Arab sendiri pun pening. Kita pening lah orang Melayu. Arab sendiri pun dia kata macam mana ni fi'il tapi ada alif lam. Semua orang Arab cakap fi'il tak ada alif lam. Ni fi'il perbuatan tak ada alif lam. Tak ada jadi az-zahabu, al-ji'u, tak ada. Orang tak cakap gitu. Nah, mesti dia zahaba, yazhabu, idhab, raja'a, yarji'u, irji', jalasa, yajlisu, ijlis. Dia mesti begitu. Tapi kenapa perkataan hamada yahmadu? Hamada sedang memuji. Yahmadu sebab apa ada ni? Sepatutnya ayat dia kalau kaedah bahasa Arab betul lah. Kaedah ngaji bahasa Arab dia mesti hamdulillah ataupun hamdan lillah. Dua ni. Ataupun ahmadullah. Semua ni fa'il. Tapi alif lam ni mari mana alif lam? Bila alif lam ditambah dalam ni lah, orang Arab pun jadi pening. Dia kata tak ada orang bercakap macam Muhammad ni. Nak kata Muhammad mengaji di mana Muhammad ni mengaji dengan siapa ni? Duk mari alif lam pada perkataan ni tak pernah sabar Muhammad ni. Jadi jawapannya Muhammad mengaji dengan Jibril. Jibril daripada Allah. Jadi alif lam ni tujuan untuk apa? Dia panggil alif lam litta'lil. Milik Allah. Milik Allah sahaja. Baik, kalau kita nak terjemah alif lam ni, kalau kita nak terjemah alif lam, bismillah, okey. Kalau kita nak terjemah alif lam, kita kata hanya milik Allah segala pujian. Segala pujian. Sebab apa? Sebab kita pun puji orang. Kita puji orang, dia akan berangkai. Cerdiknya dia sebab ayah dia hantar sekolah. Segaknya dia sebab mak dia segak. Besarnya dia sebab dia memang keturunan besar-besar. Contoh. Apa dia? Semua sebab. Maknanya tidak menjadi milik dia. Kayanya dia, kaya sebab keturunan dia kaya. Besarnya rumah dia, besar sebab dia duit banyak. Mana tidak menjadi milik dia. Dia mesti ada sebab. Adapun Allah, alif lam dia letak ni adalah milik Allah sahaja. Kalau kata besarnya Allah, besar sebab ayah dia besar, mana ada ayah? Lam yalid wa lam yulad. Nampak tu? Kayanya Allah, kaya sebab dia menega, Tuhan menega apa? Tak ada sebab. Ini tujuan dia letak alif lam pada perkataan alhamdulillah. Itu contoh Quran. Satu contoh kita dapat. Baik. Contoh yang kedua supaya faham lagi. Kita ambil contoh fi'il pula. Perkataan ata. Perkataan ata amrullah fala tasta'jiluh dalam Quran tu. Ata amrullah. Ata ni maknanya telah datang. Telah datang adalah fi'il mana? Fi'il madhi, past tense yang telah berlaku. Amrullah ni maknanya keputusan Allah, iaitu kiamat. Dalam kurungan kiamat. Soalan. Telah datang keputusan Allah kiamat. Telah datang apa? Kiamat tak berlaku lagi. Lagi pelik. Orang Arab tak cakap gini. Sepatutnya ya'tiya amrullah.
Boleh faham tak? Hatta ya'tiya amrullah, dalam Quran ada, sehingga datanglah pertolongan Allah. Makna pertolongan Allah tak mari lagi, sehingga datang pertolongan Allah. Betul lah. Tapi hak ni ata amrullah, telah datang keputusan Allah itu kiamat. Macam mana nak datang kiamat? Kiamat tak berlaku lagi. Jadi tak munasabah nak letak perkataan ata di sini. Sebab benda tak berlaku lagi. Dalam kaedah fa'ilnya, benda yang telah berlaku itu tetap di bawah madhi. Tapi ini benda yang tak berlaku lagi, kiamat. Macam mana duduk di bawah telah berlaku? Tu pening sikit orang Arab. Orang Melayu lagi pening. Apa ni? Jawapannya sebagaimana benda yang telah berlaku tidak boleh diubah. Tak boleh ubah dah. Kita nak ubah macam mana benda telah berlaku? Tua, nak ubah macam mana jadi muda? Tak boleh. Tua kita nak ubah jadi muda, boleh? Tak boleh. Baik. Sebabnya Allah Ta'ala sebut pasal kiamat. Kiamat ini satu benda yang tidak boleh diubah sebagaimana benda yang telah berlaku. Boleh faham ni? Benda yang telah berlaku tidak boleh ubah, makna pasti akan berlaku. Nak bagi tahu pasti sungguh-sungguh akan berlaku tu, contoh dia sebagaimana benda yang telah berlaku tidak boleh diubah, maka kiamat itu pasti akan berlaku. Benda hak berlaku tak boleh ubah dah, maka kiamat dia punya pasti dia sebagaimana benda yang telah berlaku. Semua ilmu ni perlu kepada bahasa Arab. Perlu pada bahasa Arab. Tu saya tunjuk hanya contoh supaya tuan-tuan faham. Dalam bab kiamat banyak guna madhi, tapi benda tu benda yang apa ni, yang telah berlaku, yang telah berlaku, tapi Allah Taala guna juga perkataan daripada fi'il madhi. Baik. Itu kita boleh faham. Boleh faham isim dengan fa'il. Itu saya dah terang dah tadi. Haraf tadi kita tengok haraf ataupun huruf, dia kata hubung. Saya sebut tadi kata hubung. Kata hubung ni dia pelengkap ya, dia pelengkap. Kalau kata saya makan, saya makan, orang faham dah makan. Ana yakul, saya makan, orang faham dah? Faham. Ataupun akaltu, saya makan, orang faham. Tapi orang nak kata makan apa? Saya makan nasi, orang faham tak lagi? Faham dah. Tapi nak kata makan nasi apa? Makan nasi dengan ni haraf, dengan sudu. Duk makan nasi dengan sudu. Tapi dengan ini tak ada. Bila perlu je dia mari, bila tak perlu dia tak mari. Dan kaedah ni, kata hubung ni, dia duduk tengah. Dia duduk di tengah. Saya duduk di dalam masjid. Boleh faham? Saya sedang pergi ke pasar. Dia duduk tengah, mesti duduk tengah, sebab dia menghubungkan di antara si pembuat dengan barang yang dibuat. Boleh faham tu? Baik. Tapi Quran pelik. Dia letak bismillah depan. Dengan. Macam dia letak bismillah dengan nama Allah. Keluar dengan, tak ada depan ni. Sepatutnya aqra'ul Qur'ana
aku baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bagus betul. Orang tak cakap dengan kursi, dengan meja. Anda pun cakap gitu? Tak ada. Saya menulis dengan menggunakan meja. Bagus betul. Saya menulis dengan menggunakan meja. Bagus betul. Saya menulis dengan pensel. Betul tak? Tapi ni tak, ni bismillah, ni pelik-pelik ni. Bismillah. Kepelikan Al-Quran inilah yang membuatkan orang Arab sendiri kena mengaji bahasa dia. Bukan orang Melayu saja. Kena mengaji bahasa dia sendiri. Kena ada kaedah untuk memahami bahasa dia sendiri. Maknanya Allah itu tidak zalim. Bukan kata sedap bahasa Arab, dia orang Arab, dia faham Quran. Dah. Dia tak faham macam kita faham ni. Dia tak faham situ sampai bila pun. Jadi sebab apa letak bar di hadapan? Dengan duduk depan ni sebab apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Sepatutnya saya baca Quran dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Baik. Di antara jawapan saya, banyak perbahasa ulama banyak, tapi saya ambil yang simple. Yang simple. Syekh Waliullah Dahlawi sebut satu benda, dia kata, tidak letakkan bar di hadapan ini kerana nak suruh kita letak sendiri, dengan bermakna setiap perbuatan kita dengan bismillah. Boleh faham tu? Kalaulah Allah Ta'ala meletakkan ketika baca Quran, saya baca Quran dengan bismillah, nescaya orang akan baca bismillah ketika mana baca Quran sahaja. Orang tak akan naik kereta dengan bismillah. Orang tak akan duduk atas kursi dengan bismillah. Orang tak akan makan dengan bismillah kalau diletak di hadapan. Bahawasanya Allah nak suruh kita bersama dengan dia pada bila-bila masa apabila kita mulakan perkataan dengan bismillah. Itu i'jaz, mukjizat Al-Quran. Boleh faham ni? Sebab tu dia tak letak depan. Dia tak letak depan ni. Aqra'u ke akulu ke ashrabu, saya minum, saya tidur, saya makan. Dah, dia letak bismillah gitu ya. Nak baca Quran pun bismillah. Nabi kata nak makan kul samillah, baca bismillah. Kita nak duduk atas kursi, bismillah, duduk. Betul tak? Kalau dia letak, tak kata bukan duduk gitu, pakai makan gitu, pakai tidur gitu, tak ada bismillah. Ini di antara keunikan bahasa Al-Quran. Baik. Allah, duduk dulu sekejap, letih. Nah. Jadi kita balik pada apa yang kita bincang ni. Bila Nabi bercakap, yang pertama Nabi kita ni ummi. Orang yang tak erti membaca dan tak erti menulis. Nabi tidak erti baca kecuali baca Quran. Kerana Quran itu memang Allah Ta'ala susun dalam dada Nabi. Susun dalam dada Nabi. Nabi tak pernah lupa Al-Quran. Kalau lupa pun dalam solat sengaja dilupakan oleh Allah, supaya nak tahu, boleh tu imam lupa, makmum nak buat apa, supaya tahu. Dan nak bagi tahu Nabi itu manusia biasa yang ada kalanya lupa, tetapi lupa dia tu lupa yang menjadi hukum, bukan lupa macam kita lupa dah. Kita lupa teruk kita semua ni lupa, kadang-kadang teruk lupa dia tu. Banyak perkara dia lupa. Pergi ke market 2 orang, balik seorang, bini tinggal. Balik rumah cari bini, apa bini duduk di market. Jadi gitu, lupa, teruklah tu lupa tu. Tapi Nabi lupa tu menjadi hukum kepada kita. Jadi Nabi, dia baca Quran boleh. Baca Quran boleh. Tanda Nabi kata Nabi ni kita ni tak reti baca apabila surat yang ditulis perjanjian, dalam perjanjian di Hudaibiyah ditulis min Muhammad Rasulillah,
Bila Puak Quraisy baca Muhammad Rasulullah, dia kata apa Rasulullah ni? Ada Muhammad bin Abdullah, tulis gitu. Sayyidina Ali itu kata tulis. Nabi kata Sayyidina Ali buang nama Rasulullah tu, buang, tulis Muhammad Abdullah. Ikut dia. Sayyidina Ali rasa nak buang Rasulullah, sayang dia nak nama Rasulullah tu. Dia sayang nak buang. Rasulullah tanya Sayyidina Ali, nampak Sayyidina Ali macam bukan dia tak mengikut arahan Nabi, tapi dia tak sampai hati nak buat gitu. Nak buang nama Rasulullah, dia sayang. Rasulullah tanya kat mana? Kat mana nama Rasulullah? Sayyidina Ali tunjuk ke tangan sini. Rasulullah ambil elio dia, Rasulullah sapu sendiri Rasulullah. Kata Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali tulis. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Musyrikin Mekah baca. Apa benda ni? Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak payah tulis. Kami tak kenal Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis Bismikallahumma. Tulis gitu. Bismikallahumma. Dia guna Allah juga. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim itu akidah. Kalau Allah, dia guna Allah juga. Tapi bagi dia Allah tu satu. Tapi hak dia sembah ni adalah perantaraan di antara dia dengan Allah. Jadi hak ni pun layak juga nak jadi perantaraan. Bismikallahumma. Tulis gitu. Jangan tanya. Sekali lagi Nabi tanya kat mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sayyidina Ali tunjuk sini, Rasulullah ambil elio, Rasulullah sapu dengan tangan dia. Tu dalil menunjukkan bahawa Rasulullah tak reti membaca benda lain, tapi Quran Rasulullah baca. Baik, kita jangan faham macam orang kita tak reti baca, tak reti nulis, orang tu kira ke belakang ada. Rasulullah tak reti baca, tak reti nulis bukan menghinakan Rasulullah, tetapi itu mukjizat. Mukjizat macam mana? Tengok depan dia bercakap. Dia bercakap tu macam orang tata bahasa yang tinggi. Tata bahasa yang tinggi. Tak ada orang bercakap begitu. Lalu orang pun pelik, Muhammad ni dia tak sekolah, baca pun tak reti, dia mengaji di mana ni? Bila mengaji di mana tu, mula nak kaji tu, oh rupanya dia ni Nabi. Dia bukan bercakap ikut hawa nafsu dia. Dia bukan bercakap sembrono. Dia bukan bercakap guna akal dia, tapi in huwa illa wahyun yuha. Wahyu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia rupa-rupa. Wahyu yang Allah Ta'ala bagi pada dia rupa-rupa. Itu adalah benda yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW daripada mulut dia, Quran itu sendiri. Dan ada beberapa ayat lagi yang agak pelik lah. Kalau dari segi tu tata bahasa tu agak kita panggil, takkan jadi gini, sepatutnya bahasa Arabnya begini. Itu semua mukjizat Al-Quran. Kalau kita bahas daripada sudut ilmu balaghah, ni dua ilmu nahwu saraf. Kalau balaghah, gaya bahasa. Allah Ta'ala kata, ya ardu bla'i ma'aki. Ya ardu bla'i ma'aki. Wa ya sama'i aqli'i. Wa ghizal ma' ya ardu bla'i ma'ak. Wahai bumi, telan air. Cara Tuhan sebut tu, kalau dari segi pengajian bahasa balaghahnya, macam bumi ni ada mulut luah. Bumi ni besar. Nah, telan air dah gob macam kita telan. Orang pun tergambar, hebat. Itu dari sudut gaya bahasa Quran. Dia disebut gaya bahasa Quran. Dan banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita beri daripada sudut gaya bahasa Al-Quran yang cukup indah dan cukup hebat, sehingga kan orang Arab kata benda yang Muhammad cakap ni tak ada dalam kaedah bahasa kita. Sebab orang Arab ni, orang Arab jahiliyah, hidup dia orang bahasa. Dia ada syair-syair dia. Bagaimana kita sebut tadi syair. Syair zaman jahiliyah, dia buat pertandingan bahasa yang paling cantik, syair yang paling hebat akan ditulis, digantung di kelambu Kaabah. Digantung di Kaabah tu. Itu syair yang paling hebat. Siapa dia menang tahun ni, biasa dia buat pertandingan ketika mana hari tasyrik, hari melontar. Habis semua kerja haji, dia buat pertandingan. Pertandingan baca syair. Dia pun baca syair lah. Bahasa dia lebih indah pada bahasa kita lagi. Dia gunakan ayat-ayat yang cantik. Tiba-tiba Nabi buat keluar satu benda yang Allahu Akbar. Orang Arab tak bercakap gitu. Contoh sumpah, wal asr wal lail. Orang Arab tak sumpah gitu.
Tapi Allah guna sumpahan pada benda, pada malam, pada siang. Semua tu ada sebab dia. Itu tak termasuk binatang lagi Tuhan sebut dalam Quran. Binatang-binatang, an-namlu al-ankabut. Allah Ta'ala buat perumpamaan, innal awhanal buyuti baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh sekali, rumah labah-labah. Law kanu ya'lamun. Kamu je tak tahu Tuhan kata. Sebab apa Tuhan kata labah-labah? Labah-labah ni dia buat rumah dia kira rumah dia paling hebat sekali. Dia buat banyak. Dia kata ada apa, kita paling hebat, dia duduk tunggu, mari makan, mari lalak, pop, tangkap. Dia rasa bahawa hebat rumah dia. Tapi mari kita ambil sekali je, hancur rumah-rumah dia. Nah, Allah Ta'ala kata oleh manusia tu, inna lawhanal buyuti baitul ankabut. Rumah tu, labah-labah tu, yang dia rasa dia hebat, boleh buat sarang, begitu cantik sarang dia, tapi sekejap je kamu sapu lari. Begitulah kamu dengan aku. Bila-bila masa je aku boleh ranakkan kamu, bila-bila masa je aku boleh ambil apa yang ada pada tangan kamu. Kamu kena ingat, apa yang kamu ada itu ibarat sarang labah-labah yang lemah saja di sisi Allah Ta'ala. Itu tamsil, itu perumpamaan dalam Quran. Ya Rabbi, sebab tu kalau kita faham benda ni tuan-tuan, kita baca Quran sedap. Kita baca Quran tu ada roh Quran. Kita baca Quran tu kita menghayati Quran. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia buat macam dia cerita hal lebah dalam Quran. Nah, dia cerita hal lebah, an-nahlu lebah. Lebah pun begitu juga. Sebab apa Tuhan cerita lebah? Sebab lebah ni orang pandai cerdik dalam Quran. Tak pandai cerdik binatang tak ada. Juru ukur yang paling pandai saya lebah ni. Dia ukur sarang dia segi sama. Dia ada tali tip ada dia. Dia ukur tak ada. Dia buat satu segi. Lebah tu sendiri. Siapa nak boleh sebut benda ni? Dengan lebah dengan apa? Laut. Allah tak cerita bab laut. Begitu juga. Aw kazulumatin fil bahril lujjin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kegelapan dasar laut. Nabi pernah menyelam masuk dalam laut? Tak pernah. Tak ada riwayat kata Nabi pernah turun ke pantai. Tak ada. Tapi dalam laut, yang orang masuk kena pakai oksigen, Allah Ta'ala cerita ke Nabi. Tidak terpegun bahawa dengar Quran tu. Hak dengar Quran tu tak terpegun macam mana? Arab jahiliyah ke? Dia dengar Quran Muhammad ni. Dia duduk Mekah, dia duduk cerita dalam laut. Masa tu mungkin orang tak terima lagi Nabi, mungkin orang tak terima lagi Nabi SAW masa tu. Nah? Tapi bila buat kajian, Nabi boleh cerita benda tu dalam keadaan dia duduk di padang pasir. Boleh cerita kegedapan dasar laut. Dan laut yang paling dalam tu memang gelap sungguh. Allah Ta'ala kata, apabila kamu mengeluarkan tangan kamu, lam yarat ya, bila muak keluar tangan kamu, mu tak nampak tangan kamu. Yang sebenarnya geografi di tengah dasar laut. Buat keluar tangan, tak nampak sungguh. Gelapnya dasar laut. Ikan yang duduk di dasar laut yang gelap itu, semua ada lampu atas kepala. Tengoklah YouTube. Semua ada lampu atas kepala ni, cerah malam-malam kita nampak gelik. Kerana gelap dasar laut. Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, mu nak keluar tangan kamu, tak nampak. Begitulah gelapnya hati manusia. Walaupun hidayah duduk depan dia tak nampak hidayah Allah Ta'ala. Walaupun tangan yang keluar dari depan mata, kegelapan dasar laut, tak nampak tangan. Begitulah hidayah yang ada pada manusia. Nampak depan mata pun tak ambil. Sebab apa? Sebab mata hati dia gelap. Itu sastra bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Saya taklah begitu pandai bab sastra balarah ni. Ada kawan saya seorang, dia memang mengerti bab ni. Sebab saya zaman mengaji dulu, balarah Quran ni lah paling susah sekali. Dan saya dia jenis, boleh jadi saya ni bukan orang bahasa, boleh jadi.
Sebab tu saya bercakap lepas-lepas gitu je. Nah, orang bahasa dia ada gaya bahasa dia ada. Datuk Mufti boleh lah, dia pandai lah tu syair-syair apa semua tu. Dan kita tak apa nak reti benda tu. Tapi basicnya boleh tahu. Bila kita baca Quran, nampaknya gini Allah Ta'ala nak cerita rupanya. Oh, gini Tuhan nak cerita rupanya. Itulah Quran. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Sebab tu usul yang kelima ini adalah usul yang sangat penting untuk kita faham. Tetapi bila kita faham tiga perkara tadi pun, saya rasalah bila kita mengaji tafsir nanti, bila kita sebut ni isim, sepatutnya benda ni telah berlaku, tapi kenapa Tuhan sebut begini, kita boleh faham dah. Kita boleh faham sebab kita mengaji dah. Sebab dalam Quran tu dia tak lari daripada tiga kaedah lagi. Nak lebih dalam lagi, yang tu kena mengaji bahasa Arab lah, kena pergi masuk kelas-kelas bahasa Arab supaya kita memahami dengan betul. Tetapi kalau nak faham isi kandungan Al-Quran ni, kita nak faham melalui guru, kita mengajilah basic bahasa Arab tadi sikit je. Kalau kita nak menjadi seorang penafsir Al-Quran, nak mengajar tafsir, tak boleh faham sikit, kena faham banyak. Kena faham banyak. Baik. Allahu Akbar. Banyak lagi Tuhan sebut gaya bahasa Al-Quran ni. Contoh Ar-Rahman, selalu saya sebut perkataan Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Ar-Rahman, mana ada orang cakap sepatah Ar-Rahman? Tak ada. Ilmu percakapan tak ada sepatah, dia mesti banyak. Tapi Ar-Rahman tu satu je. Kita bercakap juga satu, kadang-kadang masa kita terkejut, satu patah je. Kejut macam mana? Gila, harimau, pom lagi. Polis, pom lagi dah. Mak rempit duduk main tepi jalan lah. Kawan dia kata polis, pom dia lagi masuk cabang ni, masuk lubang ni, masuk ni, masuk ni, lagi. Allah Ta'ala beri nada yang terkejut. Ar-Rahman, Allah Ta'ala yang maha pemurah. Siapa dia? Maha pemurah. Allamal Quran, yang mengajar Al-Quran. Khalaqal insan, buat manusia. Allamahul bayan. Semua jawapan tu Allah, 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 Allah. Itu gaya bahasa Quran. Itu gaya bahasa yang cukup cantik dalam Al-Quran. Jadi semua benda tu kita akan nampak apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Sekarang ni last sekali, iaitu dengan tidak mengaji ni, nescaya seseorang menafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu. Sebagaimana tersesatnya golongan Syiah yang kita sebut tu, dan juga tersesatnya golongan Sufi. Kalau kita tengok contoh B tu, contoh A tu tak payah baca lah. Contoh B tu, itu seorang Sufi sesat pula menafsirkan firman Allah ayat yang ke-69 dalam suratul Ankabut, wa anna Allaha la ma'al muhsinin, yang makna sebenar adalah sesungguhnya Allah benar-benar berserta bersama dengan orang berbuat baik. Tapi dia salah tafsir, dan sesungguhnya Allah benar-benar telah menggilak orang-orang Sufi. Jadi macam mana dia boleh guna orang-orang Sufi, sedangkan Allah Ta'ala la ma'al muhsinin, la ma'al, tiga. Sesungguhnya Allah bersama ma'al muhsinin. Al-muhsinun, muhsinin bukan makna Sufi. Bagi dia Sufi, Allah Ta'ala telah mencuci. Maknanya orang Sufi ni, tok-tok guru dia semua adalah nak sampai tahap Nabi, tak ada dosa. Dan inilah kaedah yang diguna pakai. Sebab tu kita kata, kalau tak erti bahasa Arab, kalau tuan-tuan mengaji, tok guru Sufi ke tok guru tarekat yang tak erti bahasa Arab, dia akan terjemah Al-Quran mengikut hawa nafsu dia, tidak menggunakan kaedah bahasa yang betul. Cukup bahaya. Quran dia buat keluar dari mulut dia tu. Macam hak Penang tu lah, rambut lebat-lebat tu lah, yang duduk viral tu, dia terjemah baca Quran juga. Qul huwallah pun dia terjemah juga, tapi terjemah ikut dia. Contoh saya sebut, salatihim daimun, alladzina hum fi salatihim daimun. Solat yang sentiasa solat. Orang Sufi dia terjemah, dia kata daimun makna sentiasa. Sebelum kita sampai tahap satu makam tertinggi, kita tak payah solat dah, sebab diri kita ni sentiasa berada dalam solat. Bukan tak ada terjemahan gitu. Ada kitab. Bukan main-main, ada kitab. Bahawa salatihim daimun diterjemah dengan
kita solat, sentiasa diri kita ni duduk dalam keadaan solat apabila kita sendiri ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu terjemahan yang salah dalam menggunakan ilmu Al-Quran. Jadi kita kena rujuk kepada ulama. Apa makna solatihim daimun? Maka ulama yang mengaji bahasa Arab ni, dia pun huraikan daimun maknanya begini. Baru kita tahu. Baru kita jelas. Itu bahayanya mengaji tafsir dengan orang yang tidak mengerti kaedah-kaedah bahasa Arab ini. Baik, untuk akhirnya pada hari ini, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, sebelum daripada kita masuk usul yang ke-6 esok tu, menggunakan akal. Menggunakan akal ni dia panjang sikit perbincangan kita ni. Usul yang ke-6 panjang sikit perbincangan kita. Akhirnya kesimpulan daripada apa yang kita mengaji pada hari ini, iaitu bahasa Arab Allah Ta'ala buat turun dalam bahasa Quran ni dalam bahasa Arab. Nombor satu. Tetapi bahasa Arab sendiri tidak mampu untuk menghuraikan Quran ini kecuali dia mengaji bahasa Quran. Bila baca Quran, bahasa Arab tu, bahasa Arab lah. Tapi bahasa Arab tu sendiri perlu dipecahkan lagi. Perlu diambil tahu lagi. Sebab apa jadi gini? Sebab apa Quran sebut gini? Hinggalah keluarlah ilmu-ilmu kaedah-kaedah untuk mengenal pasti bahasa Quran ini. Dr. Al-Wahbah Zuhaili rahmatullah alaih, terwahbah Allah maghfir lahu, seorang guru dalam bidang tafsir dan alim dalam bidang fiqh. Tafsir dia tulis nama Tafsir Al-Munir. Tafsir dia bidang fiqh dia tulis 4 mazhab, fiqh Islami wa adallatuha, fiqh Islam dan dalil-dalilnya. Jilid kitab dia, semua universiti mengaji kitab ni. Orang alim sungguh. Dia telah menyebut bahawa dalam bidang tafsir, dia kata seolah-olah Quran ini ada satu bahasa yang khas dalam perincian bahasa Arab yang semua orang Arab kena mengaji untuk faham, dan semua orang bukan Arab pun kena mengaji untuk faham. Maknanya kalau orang Melayu mengaji bahasa Al-Quran ni dengan orang Arab yang tidak mengaji, walaupun dia Arab, dia boleh faham makna dengan begitu saja. Orang Melayu tu lebih alim lagi nak banding dengan Arab yang tak mengaji. Kita jangan kata bila Arab dia reti Quran, bila Arab dia reti Quran. Tidak. Sebenarnya Arab pun kadang-kadang tak reti. Ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi ada orang Arab. Sebutan Al-Quran ni Allah Ta'ala bagi ke orang Mesir, orang Melayu. Orang Mesir, orang Melayu, Allah Ta'ala bagi. Betul sebutan Quran. Tak boleh nak gila. Bab tulisan ni Allah Ta'ala bagi ke orang Turki. Turki ni memang tulisan dia Masya Allah hebat sungguh. Bab hadis ni Allah Ta'ala bagi ke India. Bab hadis ni Allah Ta'ala bagi ke India. Memang India tu hebat. Bab qiraat apa ni Maroko jauh. Orang lain pun reti juga bab apa ni, bab bahasa tu, tapi dia lebih reti lagi, dia lebih alim lagi. Jadi benda-benda ni kita kena ambil perhatian juga. Orang kita ni, orang Asia kita ni ada kelebihan juga Tuhan bagi. Memang betul. Di pengajian Quran sendiri pun Syekh selalu puji orang Malaysia. Dan bidang Quran ni, kalau masuk bidang Quran ni, kalau exam, kadang-kadang orang Malaysia ni, orang kita Melayu ni, lebih markah tinggi nak banding Arab. Tapi kalau mai orang Mesir habis ya. Orang Mesir Allah Ta'ala bagi ilmu Quran dia lebih daripada orang lain. Sebab tu Syekh Qurra, Raisul Qurra Alamul Islam, ketua qari sedunia ni, Syekh Dr. Isa Al-Mi'sarawi, kalau yang duduk di Qatar tak silap saya. Duduk di Qatar, orang yang alim dalam bidang Quran. Dia, anak murid dia lah sebut pada kita masa kita pergi seminar dia kata Dr. Isa ni dia habis hafal Quran tu umur 13 tahun. Start daripada umur 13 tu dia tak pernah lagi tengok Quran. Nak bagi Quran ni duduk dalam kepala otak dia. Memang macam peluru otak dia Quran ni, Masya Allah. Tebuk dia di mana? Tebuk ni mana? Tanya je apa dia. Boleh jawab satu. Qiraat apa pun boleh. Alim besar dalam bidang Quran.
Dia cukup marah dengan orang qasidah ni, dia marah sungguh. Dia cukup marah. Dia kata menjahanamkan Quran ada dalam dada. Kalau kita hafal benda-benda yang tidak ada apa orang panggil, tidak ada gunanya hidup kita. Kita buat benda-benda zikir-zikir bid'ah ni menjahanamkan zikir-zikir sunnah yang kita hafal. Rosak dari iman kita, rosak perkataan dia, rosak. Itu di antara perkataan-perkataan dia. Dia ni alim Quran, orang Mesir. Orang Mesir katanya tak boleh masuk ke Mesir, katanya sebab dia ada dituduh macam-macam lah. Orang alim ni di Mesir, ada mana dia duduk di luar negara banyak. Dr. Qardawi duduk di Qatar. Sebab apa? Sebab tak boleh masuk Mesir. Mesir habis, orang dibuang. Dr. Atiyah Saqar, orang alim, dijemput kerajaan Saudi jadi apa orang panggil jadi pensyarah di Universiti Madinah, guru pada Al-Fadhil Dr. Basit. Tu orang hebat-hebat dalam bidang agama. Tapi orang Turki, tulisan dia cantik. Tulisan dia memang Turki, khat dia Allah Ta'ala bagi hebat. Hebat. Kalau bab hikmah, kebijaksanaan apa semua ni, Allah Ta'ala bagi orang Yaman. Allah Ta'ala bagi orang Yaman. Orang Yaman bijak, memang bijak. Berani, Allah Ta'ala bagi orang Yaman. Berani daripada orang lain. Sebab tu mujahidin yang dikeluarkan senarai daripada polis dunia tu semua banyak daripada Yaman. Sebab tu orang Yaman nak pergi ke negara-negara Eropah cukup payah. Daripada Yaman balik kata. Sebab apa? Sebab boleh dikatakan 80% ni saya baca dalam apa ni website berkenaan dengan orang yang terlibat dengan militan dan sebagainya lah di peringkat antarabangsa, boleh katakan orang Yaman. Orang Yaman. Sebab apa? Allahu a'lam. Sebab mungkin dia ada beberapa faktor yang menjadikan dia tu berani begitu. Ada berani tak kena tempat, ada juga gitu. Tapi ilmu hikmah di Yaman ini, al-hikmatu yamaniyah Nabi sebut. Kebijaksanaan itu di Yaman. Hikmah agama ini memang ada di Yaman. Ada di Yaman. Jadi ilmu i'jazul Quran, ilmu mu'jizah Al-Quran memang mari daripada Yaman. Kebanyakannya ditulis oleh Dr. Abdul Majid Zindani. Ada lagi sekarang dia duduk di Riyadh. Dia buat satu buku, Al-Hayawanat, haiwan-haiwan dalam Quran. Dia ambil semua unta, lalak, lebah, semut, habis dia susun satu. Ikan dihurai satu. Dia punya i'jaz, dia panggil mukjizat Al-Quran yang disebut sebagai haiwan. Pokok atin, zaitun, ar-rumman, semua tu, al-inab, berkenaan dengan buah-buah disebutlah hadis dalam Quran, dia kumpul satu buah ni dari sudut kajian sains. Kebetulannya dia ni profesor sains dan dia juga ulama yang merupakan rektor Jamiah Iman di Yaman masa saya hidup mengaji dulu, masa saya hidup di Yaman dulu. Memang dia seorang yang hebat dalam bidang tu. Allah Ta'ala bagi kepada dia kebijaksanaan begitu. Jadi itulah Al-Quran yang kita nampak secara gambaran dia melalui kaedah bahasa Arab. Mudah-mudahan dia berkati Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung esok, itu tafsir Al-Quran menggunakan akal fikiran. Yang ni perlu kepada perbahasan yang agak panjang, mungkin 2 siri kot. Kita tengok dulu macam mana yang boleh saya tafsir atau boleh saya sebut pada tuan-tuan semua. Kerana tafsir Al-Quran menggunakan akal ni ada yang ditolak, ada yang diambil. Jadi yang mana yang ditolak, yang diambil. Yang tu yang kita nak kenal pasti. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.